Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Miza Yusri Muhammad dalam berita hari. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Kemboja berkukuh hubungan dua hala lebih 6 dekad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Phnom Penh bagi lawatan rasmi sulung ke Kemboja. Jadual padat menanti Perdana Menteri hari ini ke arah memperkukuh hubungan dua hala lebih 6 dekad. Ketibaan Perdana Menteri disambut Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar, Duta Besar Malaysia ke Kemboja Dato' Eldin Husaini Muhammad Hashim, mewakili Kerajaan Kemboja Menteri Kanan Tugas-Tugas Khas Kemboja bagi Hal Ehwal Islam Dato' Dr. Osman Hassan selaku Menteri Pengiring. Lawatan rasmi atas jemputan Perdana Menteri Kemboja Hun Sen akan dimulakan dengan sambutan rasmi di Peace Palace Phnom Penh kira-kira 11.15 pagi waktu tempatan. Pertemuan empat mata Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya itu akan tertumpu kepada pelbagai usaha ke arah memperkukuh hubungan kedua-dua negara khususnya dalam bidang ekonomi dan kestabilan politik serantau. Datuk Seri Anwar seterusnya dijadual menyaksikan acara menandatangani dua memorandum persefahaman berkaitan perburuhan sektor domestik dan formal yang akan ditandatangani Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Kedua-dua MOU akan memperkasakan lagi kerjasama kedua-dua negara dalam sektor perburuhan sebelum mengadakan sidang media bersama rakan sejawatannya Hun Sen. Perdana Menteri juga dijadual bertemu Presiden Senat dan Presiden Senat Rakyat Kemboja bagi memperkasa badan legislatif di kedua negara. Beliau dijadual bertemu dengan diaspora Malaysia yang terdiri daripada ahli perniagaan dan para pelabur dari Malaysia. Simbolik penyerahan 1,500 naskah Al-Quran dalam tulisan Khmer bagi menggalakkan usaha mendalami kalamullah akan diserahkan kepada komuniti Melayu Champa. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum mengakhiri lawatan beliau dengan menyantuni ulama dan masyarakat Islam dengan menunaikan solat fardu Isyak dan Tarawih di Masjid Al-Suqal. Pemberian subsidi dan bantuan berjaya mengurangkan kesan kenaikan kos sara hidup, juga pelaksanaan kaedah one-off dan kluster mata pelajaran sebagai strategi memastikan isu kekurangan guru diatasi. Jadi untuk perincangannya kita bersama Mohan Chinasamy di Parlimen. Silakan Mohan. Mohan? Baik Miza, langkah meneruskan pemberian subsidi dan bantuan berjaya mengurangkan kesan kenaikan kos sara hidup rakyat. Namun pelaksanaan tidak bersasar turut menyebabkan berlakunya ketirisan. Justru kerajaan komited untuk melaksanakan pemberian subsidi secara bersasar bagi mengurangkan ketirisan. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata antara langkah yang diambil ialah melalui pemberian subsidi bil elektrik secara bersasar pada separuh tahun ini. Sekarang ini sudah dilaksanakan, iaitu bermula bulan Januari hingga bulan Januari, dan kita menjimat wang rakyat, wang kerajaan 4.1 bilion ringgit dengan mengadakan subsidi bersasar elektrik. Bagi mengimbangi tanggungan subsidi dengan keperluan untuk terus memelihara kebajikan dan kesejahteraan rakyat, kerajaan sedang meneroka langkah menambah baik pemberian subsidi secara lebih bersasar bagi mengurangkan ketirisan dan mengoptimumkan perbelanjaan kepada program dan projek yang memberi nilai tambah kepada rakyat dan ekonomi negara.
Beliau yang menjawab pertanyaan ahli Parlimen Putrajaya Dato' Dr. Raji Jidin dalam Dewan Rakyat turut memaklumkan satu pasukan petugas khas telah diwujudkan di bawah Kementerian Kewangan bagi meneliti keperluan dan kebolehlaksanaan subsidi secara bersasar. Baik, Kementerian Pendidikan KPM telah melaksanakan pengambilan seramai 22,327 guru melibatkan sebanyak 148 bidang pengkhususan melalui kaedah one-off dan kluster mata pelajaran sebagai strategi memastikan isu kekurangan guru dapat diatasi. Beberapa bidang pengkhususan diberi perhatian antaranya Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Pendidikan Islam, Matematik dan Sejarah. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying, urusan pengambilan tersebut akan berterusan bagi tahun 2023 dan seterusnya. Lanjutan daripada itu, penyediaan unjuran ambilan guru baharu tahun 2023 sehingga 2027 bagi bekalan sekolah menengah dan sekolah rendah KPM telah disediakan berdasarkan data pada 31 Disember 2022. Data unjuran ambilan guru baharu sekolah KPM secara keseluruhan bagi tahun 23 hingga 2027 adalah antara 16,886 hingga 20,081 guru. KPM akan sentiasa menyimak data unjuran dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan. Lim Hui Ying menjawab pertanyaan ahli Parlimen Indra Mahkota Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Baik, kita beralih ke pertanyaan jawab lisan di Dewan Negara. Setakat 28 Februari 2023, sebanyak 4,363 tapak daripada 7,509 tapak 5G telah siap dibangunkan oleh Digital Nasional Berhad DNB di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Chin, dengan jumlah itu ketersediaan rangkaian 5G telah mencapai 54.7% liputan di kawasan berpenduduk. Jumlah peratusan ini adalah termasuk tapak-tapak pemancar 5G yang telah diaktifkan oleh DNB tetapi belum boleh diakses kerana masih dalam proses oleh syarikat penyedia perkhidmatan. Jika dilihat pada tapak 5G yang boleh diakses pengguna sahaja, ketersediaan perkhidmatan 5G berada pada 46.9% liputan di kawasan berpenduduk. Selain itu, kerajaan juga sedang mempertimbang teknologi seperti broadband wireless access dengan izin, fixed wireless LS dengan izin dan teknologi satelit sebagai kaedah untuk memastikan capaian internet ke seluruh negara, terutamanya ke kawasan-kawasan berpenduduk di pendalaman dan sangat terpencil yang sukar dicapai melalui infrastruktur 4G atau 5G. Pembangunan rangkaian 5G oleh DNB telah mula laksana pada suku ketiga tahun 2021 dan telah mula mendapat diakses oleh pengguna pada tahun yang sama. Baik, seperti hari-hari yang sebelumnya, persidangan Dewan Negara dan Dewan Rakyat tidak akan berhenti berehat dan akan terus menyambung perbahasan-perbahasan di bawah aturan urusan mesyuarat. Dan untuk pengetahuan anda juga, persidangan Dewan Negara sedang membahaskan titah raja dan akan digulungkan mengikut kementerian-kementerian yang terlibat, manakala Dewan Rakyat pula sedang membahaskan Belanjawan 2023 peringkat jawatankuasa. Belanjawan 2023 peringkat dasar telah pun diluluskan dan sekiranya di peringkat jawatankuasa pun telah diluluskan, maka Belanjawan 2023 boleh diwartakan. Sekian saja laporan saya daripada Parlimen. Kita kembali bersama Izzat Studio. Silakan. Baik, terima kasih Mohan. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali selepas itu. Shopee Ramadan kasih sayang dengan penghantaran percuma. Shopee Ramadan kasih sayang, tunjuk sayang dengan Shopee. Tunjukkan sayang dengan Shopee Ramadan kasih sayang. Beli sekarang. Kau ingat kau siapa? Kau tak boleh buat lah. Cermin diri tu dulu. Boleh diam tak? Tak kira lah. Aku nak buat juga. Aku cuma nak bagi yang lebih baik untuk anak-anak aku. Aku tahu ni bukan senang.
kita boleh buat punya. Bertemu kembali. 77 penduduk daripada 31 keluarga dari rumah panjang di Kanawit Sibu yang terjejas banjir masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Serbaguna JKKK Gun-Gun. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, mereka yang terjejas terdiri daripada penduduk rumah Nyalong Indet dan rumah Suzusi Lili Jenau di Nangga Baloh serta rumah Langgong di Nangga Bad yang ketiga-tiganya terletak di tepian Sungai Ngimah. Jumlah itu telah menurun daripada 91 orang semasa pusat itu dibuka semalam. Banjir dikatakan berlaku apabila hujan turun tanpa henti sejak awal Sabtu di kawasan Ulu Ngemah. Pada masa ini, trend air adalah menurun. Balu kepada arwah seorang guru besar Sekolah Kebangsaan SK Jerit Gua Musang Kelantan, Rosmani Latif, merupakan penerima pertama manfaat skim emas yang dilaksanakan oleh Yayasan Guru Malaysia Berhad YGMB. Rosmani berkata arwah suaminya Zainuddin Ismail yang hanya mencarum RM35 sebulan bermula tahun lalu layak menerima manfaat sebanyak RM52,000. Rosmaini tidak menyangka dengan penyertaan ahli yang baru tahun lepas, dia layak menerima manfaat dengan jumlah yang banyak. Saya rasa sangat terharulah apabila mendapat sumbangan khairat kematian yang diberikan oleh Yayasan Guru. Cuma harapan saya agar lebih ramai lagi guru-guru yang akan menyertai Yayasan Guru di Malaysia ini. Rosmaini ditemui selepas majlis iftar bersama Yayasan Guru Malaysia Berhad di sebuah hotel di Kota Baru semalam. Pada majlis itu, Pegawai Eksekutif Datuk Wan Munadi Wan Mamat menyerahkan mock check berjumlah lebih RM52,000 kepada Rosmaini yang juga guru di SK Kangkong Pasir Mas. Hari sama, Pengarah Pendidikan Kelantan Muhammad Zamri Abdul Aziz dan Pengerusi YGMB Aminuddin Adam. Peniaga Bazar Ramadan diminta untuk menjaga kebersihan tapak berniaga. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Duyung Muhammad Nur Helmi Abdullah Halim berkata kebersihan perlu dititikberatkan terutamanya dalam aspek penghasilan makanan dan kebersihan kawasan perniagaan. Di Dun Duyung terdapat dua pasar Ramadan iaitu Pasar Ramadan Taman Sri Duyung dan Pasar Ramadan Semabuk Perdana yang telah beroperasi selama lebih 10 tahun. Jadi dua ni antara yang kita kira yang besar juga di Melaka sebab kapasiti peniaganya lebih daripada 100 peniaga bagi setiap tapak. Daripada peringkat Japrun kita memberi tumpuan daripada segi kualiti makanan dan kebersihan. Dan aduan-aduan masyarakat pun kita ambil kira dari masa ke semasa. Jadi setakat hari ini, dah hari dah masuk hari kelima ni, kita tengok tak ada apa-apa lagi aduannya lah. Setakat yang pada peringkat awal tu, kita ada terima tentang pengurusan dan ditambah baik setiap hari. Dan peniaga-peniaga tu juga pun kita ingatkan sentiasa betapa pentingnya untuk mereka menjaga kualiti makanan dan kebersihan tu. Beliau ditemui selepas melepaskan konvoi Jelajah Ramadan Melaka FM 2023 di Jalan Tamisari. Sementara itu, 9 orang anak yatim dari Rumah Anak Yatim Anjung Kasih Kedah Langkawi diraikan dalam majlis berbuka puasa di Greenwich Hotel Langkawi. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR itu antara yang terawal dilaksanakan di Langkawi bersempena Ramadan kali ini. Pendekatan itu diambil pihak pengurusan selepas 2 tahun industri perhotelan berhadapan situasi COVID-19. Ya, kita adalah juga daripada pihak pengurusan kita lah, pengurusan Greenwich, kita ada juga bagi sumbangan sedikitlah kepada anak-anak yatim dan insya-Allah kita akan kita cubalah untuk membantu seterusnya lah dalam bulan Ramadan ni untuk beribadah. Kesemua mereka juga menerima sumbangan wang tunai bagi menambah keceriaan anak-anak yatim sepanjang bulan Ramadan. Turut diraikan adalah kaki tangan dari Jabatan Kerajaan dan pelbagai agensi di Langkawi.
Gendang bertalu-talu hampir sejam merupakan aktiviti tradisi anak muda sepanjang bulan Ramadan semasa mengejutkan bangun sahur penduduk di Teluk Bahang. Tradisi hampir 5 tahun ini masih kekal di Teluk Bahang walaupun aktiviti amal ini terhenti seketika ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kesunyian di kawasan Teluk Bahang bertukar wajah apabila hampir 80 anak muda kawasan itu menaiki motosikal dan menyelusuri semua jalan kampung dalam mengejutkan penduduk untuk bersahur. Perasaan kami semua ni amat gembira kan. Gembira lah. Kerana kami dapat mengumpul ramai-ramai satu hati untuk gerakkan orang kampung Teluk Bahang ni untuk bangun sahur. Perlu dikekalkan bahawa semangat sahur tu bulan puasa tu memang kita memang kalau boleh memang dikekal lah. Paluan alat muzik tradisional yang dimainkan kumpulan tim gerak sahur itu dapat didengari seawal pukul 4 pagi berarak ke setiap lorong di perkampungan itu. Kita dah mula buat gerak sahur ni mula daripada tahun 2018 sehingga hari ni dah 5 tahun lah. Yang kali kelima, bulan Ramadan yang kelima kita buat amalan ni lah. Yang kita pusing kampung dan kita cuba nak kejut orang untuk bangun sahur. Seberapa banyak lorong yang kita boleh masuk lah dalam kampung, di mana lorong-lorong kecil kita lalu dengan motor. Dan ada juga kadang-kadang kita jalan kaki masuk lorong-lorong yang kecil-kecil, kita masuk jalan kaki. Pada zaman dulu, permainan gendang raya bukan hanya untuk bersahur tetapi juga membabitkan hebahan kematian penduduk dan penanda masuknya hari Jumaat. Aktiviti memburu saham berharga murah mendorong Bursa Malaysia dibuka lebih tinggi pagi tadi. Prestasi bursa tempatan seiring prestasi Wall Street yang disokong pemulihan semula dalam saham pembankan selepas pihak berkuasa Amerika Syarikat meyakinkan pasaran tentang kestabilan keuangan. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Bursa Malaysia naik 1.25 mata kepada 1,400.95 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya CFM turun 1 sen kepada 26.5 sen, Hong Seng susut setengah sen kepada 12 sen dan revenue naik 1 sen kepada 28.5 sen. Manakala bagi saham yang mencatat keuntungan pula, Petronas Gas meningkat 34 sen kepada RM16.46, KLK bertambah 22 sen kepada RM21.2, manakala Petronas Chemical naik 15 sen kepada RM6.82. Ringgit diniagakan rendah berbanding dolar Amerika pada sesi awal urus niaga pagi tadi berikutan ketidaktentuan pasaran yang semakin meningkat. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.42 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.32 dan berada pada 3.38 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.42 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.76 berbanding euro. Pemain logistik Bumiputra dicadang berkolaborasi bagi meningkatkan daya saingan di pasaran domestik dan juga antarabangsa. Menurut unit peneraju agenda Bumiputra Teraju, inisiatif kolaborasi logistik Bumiputra KLB itu boleh diwujudkan dalam bentuk usaha sama atau koperasi dengan mengambil kira impak jangka panjang ketika tempoh pelaksanaannya. Cadangan disarankan laporan kajian prestasi rantaian dan nilai Bumiputra dalam sektor logistik teraju itu perlu direka dengan matlamat untuk membentuk syarikat-syarikat Bumiputra bertaraf logistik pihak keempat. Menurut laporan sama, kolaborasi berbentuk koperasi boleh dibuka kepada semua syarikat logistik Bumiputra di Semenanjung, Sabah, Sarawak serta luar negara. Laporan itu berkata jika kesemua strategik yang dicadangkan dapat dilaksanakan,
Penyertaan Bumi Putra dalam peranan sektor logistik berupaya meningkat dari 14% ke 25% pada 2030 jika semua strategi dicadangkan dapat dilaksanakan. Skuad bola sepak bawah 22 tahun negara mencipta sejarah menamatkan kemarau 41 tahun untuk menjulang Piala Melayan selepas menewaskan Hong Kong 2-1 malam tadi. Dan ini kali pertama Malaysia memenangi kejohanan yang diperkenalkan sejak tahun 1982 itu. Aksi di Stadium Jalan Besar Singapura menyaksikan skuad kendalian Ella Warasan mencipta peluang seawal minit ke-5 menerusi Muhammad Alif Izwan namun berjaya dinafikan penjaga gol lawan Ng Wai Him. Skuad muda negara seharusnya berada di depan pada minit ke-20 dan 50 namun jaringan itu dibatalkan kerana offside. Enggan terus kecewa, Ella Warasan kembali memperkemaskan taktikal membawa masuk Najmuddin Akmal bagi menajamkan bahagian serangan. Percaturan itu berhasil selepas Najmuddin cemerlang menanduk masuk bola hantaran Hakimi Azim dari luar kawasan penalti pada minit ke-74. Stadium Jalan Besar kembali gamat 5 minit kemudian selepas rembatan jarak jauh pemain pertahanan Muhammad Safwan Mazlan menghasilkan gol kedua pasukan. Kealpaan penjaga gol Rahadi Azli Rahalim yang gagal mengeluarkan bola dari kawasan bahaya kemudian dihukum Lau Ka Kyu pada minit ke-80. Tiada tambahan jaringan menyaksikan skuad negara menang 2-1 sekaligus menjulang Piala Merlion. Program Tonggak Radio Klasik Cubit-Cubit Manja menampilkan kelainan dengan merakamkan sketsa Cubit-Cubit Manja musikal Kenduri Kahwin akan disiarkan pada 1 April depan. Penerbitnya Anisma Yusma Amelin berkata, sketsa berdurasi 1 jam 30 minit itu turut mengupas isu semasa selain menyelitkan situasi harian yang disampaikan secara santai. Ada kisah Aziz dengan Milah yang bercinta. Jadi bila pendengar tahu watak keduanya ni, mereka pun selalu tanya, Aziz dengan kahwin tu, Aziz dengan Milah tu nak kahwin ke? Tak kahwin ke? Diorang hari-hari tanya. Lepas tu kita dapat idea lah, penolong pengurus Puan Azayan kata, apa kata kita buat je kenduri kahwin Aziz dengan Milah ni. Datuk Sheila Majid meraihkan kegemilangan 38 tahun penglibatannya dalam bidang seni menerusi konsert Sheila Majid The Big Band. Berlangsung di WTC Kuala Lumpur, Ratu Jazz itu mendendangkan lebih 27 lagu termasuk medley lagu hits sepanjang 2 jam konser berlangsung. Saya memang menitik beratkan quality, bukan gimmick ke apa-apalah. So as you can see when I'm on stage, I'm alone. Besides my musicians, there's no dancers, nothing. Because I want you to actually menikmati, you know, the beautiful arrangements that's done and then the delivery and then, you know, like dengar lyrics dia apa menusuk hati ke tidak, you know, because like I said, music is art. Menggayakan 2 busana rekaan Michael Ong, beliau diiringi 23 barisan pemuzik profesional diketuai Mac Chiu. Datuk Sheila merancang untuk membawa konsert tersebut ke Indonesia, Singapura dan United Kingdom dalam masa terdekat. Meski berlangsung pada hari Rabu, konsert Patah Hati anjuran NS Diversified Sendirian Berhad bertempat di ZEP Kuala Lumpur tetap dipenuhi dengan lebih 2,000 peminat muzik patah hati. Ternyata idea penganjur mengetengahkan konsert berkonsepkan lagu cinta dan melankolik disambut baik, lebih lagi membariskan penyanyi hebat seperti Aisyah Retno, Naim Daniel, Ernie Zakri, Noh Saleh, Nastia dan Insomniacs. Sekaligus membuktikan industri muzik Malaysia semakin sehat. 2 penyanyi legenda Dato' M. Nasir dan Dato' Hatan memilih Sabah serta Sarawak sebagai lokasi penyatuan buat kali pertama menerusi konsert Sifu dan Aku 38. Menurut Dato' M. Nasir, gabungan yang bakal diadakan itu diadakan di luar Semenanjung kerana mahukan sedikit kelainan. Saya
tak teragak nak buat, kerana saya kira dah masanya saya buat persembahan dengan dia. Setelah pertama bekerja dengan dia 38 tahun dulu, dan banyak lagu saya dia jadikan dia hit. Antaranya adalah Memburu Rindu. Saya plan kan 5 tahun dulu, tapi orang masing-masing sibuk dengan kerjaya masing-masing. Ahmad Nasir pun dengan dia punya. Saya jalankan konsert saya dulu itu hari, konsert Journey kan, The Journey of the Journey ni sambungan dia. Journey itu dia, setiap journey itu ada jalan dia kan, sampai dia. Jadi saya kalau nak konsert, saya ada benda-benda yang saya nak share dengan orang. Rezeki tak pernah salah alamat. Disunting buat pertama kali menjadi duta kempen bufet sentuhan Ramadan di sebuah hotel sepanjang Ramadan kali ini, Datin Alia cukup teruja. Saya memang tak sangka sebab saya adalah salah seorang pengunjung juga di sini tahun lepas, dan tahun ni dapat bekerjasama dengan Hotel Tinera. Rezeki alhamdulillah. Menyentuh tentang persiapan Syawal meski terlalu awal, kata Datin Alia, tumpuan diberikan buat keluarganya terlebih dahulu. Rasa sebab umur-umur macam ni dia lebih kepada anak-anak saudara kan, macam tu. So persiapan tu biasa-biasa je. Sebab lebih kita dah berapa tahun kan, kita baru terlepas daripada MCO kan. So jadi dia dah jadi kebiasaan 3 tahun tu jadi bersederhana je. Perkongsian itu tadi mengakhiri Bidiba. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.